apa yang kerajaan longgarkan adalah yang terbaik untuk kerajaan, tapi belum tentu terbaik untuk kita. Kita terpaksa menggunakan semua potensi yang kerajaan bagi, tapi pada waktu yang sama potensi tersebut juga telah menjadi potensi yang boleh memberi bencana. Di mana kita masuk ke kawasan, nanti saudara saya jangan marah saya dulu, dan dengan melihat pattern bagaimana varian Delta ni bergerak dengan begitu pantas, di mana Indonesia yang daripada angka 29,000 kepada 30,000 kepada 31,000, kemudian melambung 2 hari berturut-turut kepada 40,000 lebih, 40,000 lebih, dan semalam terus melambung kepada 50,000. Saya fikir kata dalam 5 hari ini kalau tidak ada keajaiban berlaku, tetapi pattern jangkitan ini berlaku berdasarkan pattern yang sedia ada dalam 4 hari terakhir ini. Dan varian ini telah pun berkembang luas, macam saya katalah, dari hidung ke hidung jarak varian hanyalah sejengkal. Sebagai gambaran betapa orang ramai terdedah, berarti kita akan mencapai angka 20,000 dalam tempoh 4 atau 5 hari. Jadi kita bersedia untuk melihat angka ini, supaya tuan-tuan juga bersedia untuk melihat angka ini, untuk tidak panik dan menganggap bahawa ini adalah realistic sign berdasarkan data dan juga berdasarkan fakta kedudukan varian ini. Berarti dalam 3 atau 4 hari atau 4 atau 5 hari, 20,000 kes sehari adalah angka yang boleh dianggap normal bagi jangkitan di Malaysia. Lapar Israel ni, dia tiba masuk seorang mamat memaparkan mengenai fakta yang saya bagi adalah salah. Keratan akhbar, 90% kluster adalah penghilangan. Kepada Kementerian Kesihatan, ni saya nak bagi tahu, bila dia bagi link dekat saya, dia kata kenyataan saya salah kerana sila rujuk link ini. Jadi link tu keluar, 91% kluster adalah sektor penghilangan. Tuan-tuan kena faham istilah kluster dan istilah total jangkitan. Setiap kali apa yang dihantar kepada saudara, oleh kerana di bawah kita punya diagram konvensional, sejak hari pertama Kementerian Kesihatan Malaysia mengenalkan diagram update tu, yang saudara tengok angka jangkitan update tu. Okey, dia bagi dekat kita kluster. Dia sebut kata hari ini ada 16 kluster baru. 10 adalah kluster penghilangan. Esok dia naikkan lagi 21 kluster baru, 14 adalah kluster pekerjaan. Jadi kluster tu telah menggambarkan kepada saudara bahawa itu adalah jumlah total. Saudara, kluster tidak menggambarkan angka jangkitan total. Kluster adalah jangkitan berkelompok. Berarti kalau ada seorang positif dalam garasi, kemudian bawa ke test swab ada 16 orang, maka akan disebut di situ kluster garasi. Kemudian ada garasiah, ada garisun dan ada garis saman. Jadi 4 kluster ni campur, nampak banyaklah 4. Tetapi dia 4 kluster ni tidak menggambarkan jumlah kerana sporadik. Kes-kes yang tidak dapat dijangka di mana punca jangkitan, dia tak disenaraikan oleh Kementerian Kesihatan. Jadi oleh kerana rakyat dah salah faham dan selama 2 bulan rakyat berperang dengan menyerang dan telah menghilangkan tumpuan rakyat. Sekarang ni rakyat tak faham virus adalah sejengkal daripada lubang hidung. Kerana rakyat masih lagi berpandu kepada istilah kluster, rakyat masih beranggapan yang kena sekarang ni adalah warga pendatang asing atau mereka yang berada dalam sektor penghilangan, kerana dikelirukan oleh istilah kluster. 90% tu kali dengan 30 orang. 30 orang pun dia kira satu kluster, di mana jangkitan dalam perkelompokan tersebut ada punca asalnya, maka dia kluster. Tapi kalau campur 5 orang di rumah A, 12 orang di flat ni, 75 orang dekat Kareah masjid ni, 120 orang dekat kampung ni, 200 orang pelajar dekat madrasah ni, dia tak boleh nak selesaikan kerana dia tak tahu punca jangkitan, maka tak disenaraikan sebagai kluster. Ini saya harap wakil kementerian yang menonton dan wakil kerajaan yang menonton, kerana saya dapat banyak panggilan kebenaran menggunakan video, berarti saya tahu mereka pantau, mulai sekarang mereka pantau garasi, supaya rakyat faham sporadik itu adalah sejengkal daripada virus tersebut untuk kena pada mereka. Hari ini semua rakyat tak patuh SOP, semua rakyat pandang enteng dan semua rakyat menghabiskan banyak masa untuk menyerang polisi kerajaan, adalah kerana rakyat menganggap ruang yang saudara letak kluster tu adalah sebagai ruang yang patut diberi tumpuan. Bila dia baca kluster, 20 kluster baru, tengok semua kluster kilang. Dia senarailah. Kilang itu, kilang ini, kilang ni. Rakyat mempunyai mentaliti bahawa itulah 13,000 orang. Jadi selagi Kementerian Kesihatan tak ubah cat tu dengan meletakkan pula di sebelah kiri tu sebagai sporadik, supaya rakyat tahu bahawa jangkitan yang tidak dapat dikenal pasti. Kita ada 13,215. Katalah detail nanti keluar klusternya adalah 70 kluster baru.
Kalau dalam kluster baru tu bawa 15 hingga 50 orang, kita mungkin hanya mendapat 3,500 daripada kluster. Berarti 10,000 lagi tak tahu mana. Maka 10,000 tu Kementerian Kesihatan kena gazet di bahagian sebelah kiri pula. Ini adalah sporadik, supaya rakyat tahu bahawa pada hari ini 3,000 lebih adalah datang daripada kluster, iaitu jangkitan yang tahu rantaian wabaknya. Manakala 10,000 lagi adalah jangkitan yang berlaku di kalangan orang awam tetapi tidak diketahui punca jangkitan dia. Saya harap faham dengan ni apa wakil-wakil kerajaan yang menonton. Saya gembira kerana anda semua menonton, kerana semua anda ada update tentang apa yang saya cakap. Tolong naikkan Straits Times punya keratan ni. Saudara tengok orang ni daripada bulan April hinggalah bulan Julai, dia 3 kali dia keluar rumah. Dia keluar rumah untuk kali pertama adalah pergi suntik, balik rumah dia singgah beli bakery, roti untuk keluarga dia. Suami dia pergi ke pejabat hanya beberapa kali kerana bekerja work from home. Berarti saya bagi tahu semalam, apabila dia pergi ke kawasan tertutup, iaitu membeli roti, dia kata dia tak tahu kenapa dia kena jangkitan. Tapi sumber dia telah berada di tempat sporadik yang sangat kuat, iaitu kedai roti. Di mana kedai bakery mewah ni semuanya tertutup, orang keluar masuk, keadaannya sempit dan dia menggunakan hawa dingin. Jadi airborne, iaitu pergerakan udara sejuk dalam ruang yang sempit membolehkan jangka hayat kuman berada panjang, iaitu kuman yang dipanggil jangka hayat tergantung di udara. Satu orang masuk, dia lepaskan virus, dia keluar. Orang yang kedua masuk, dia akan kena. Kan semalam saya cakap airborne, tentang bagaimana virus yang bergerak dalam kawasan yang tertutup, berhawa dingin dan kecil. Okey? Jadi orang ni kata dia seolah-olah terkilan kerana dia sangat mematuhi SOP. Dia sangat berjaga-jaga hingga daripada April hingga Julai ni tuan-tuan. Dia keluar rumah hanya 3 kali, tapi dia dijangkiti. Itu yang saya nak ingatkan saudara dalam banyak kali tu, bagaimana kuman ni berada sejengkal. Dia tidak lagi bergantung kepada berapa banyak saudara keluar rumah. Saudara seorang bersosial atau tidak. Saudara seorang yang pelanggar SOP atau tidak. SOP yang ada sekarang masih lagi tidak menyelamatkan kita. Kerana SOP membenarkan kita pergi ke kedai serba nikah. SOP membenarkan kita masuk ke pasar basah. SOP membenarkan kita banyak berada dalam ruang tertutup di mana pergerakan udara sejuk berlaku kerana ada aircon. Dan inilah pusat di mana kes-kes sporadik berjangkit. Apabila orang ni balik, dia mula menggunakan lift. Oleh kerana 17 tingkat bangunan menggunakan 2 pintu lift. Dan lift adalah sporadik. Dia tutup saja, orang keluar dan masuk, keluar dan masuk, keluar dan masuk. Kemudian orang ni seorang je, dia balik ke rumah kali dengan 5 orang di rumah. Ada hari tu 17 tingkat, iaitu mewakili kira-kira 600 keluarga. Ada je satu isi keluarga masuk, balik dan bawa negatif, kalau dah kali lah dengan 600 keluarga yang ada dalam kawasan perumahan tersebut. Berarti angka jangkitan merebak dengan begitu cepat. Sebab tu saya suka nak ingatkan saudara, daripada hari-hari saudara mula blame tentang sektor penghilangan, maut sedang berputar sejengkal daripada hidung saudara. 4 bulan ataupun 3 bulan setengah, dia hanya keluar 3 kali. Seluruh keluarga dia terkena, termasuk bayi dia. Dia tak ada sangkut menyangkut dengan kilang tuan-tuan. Dia bukan pekerja kilang, dia seorang eksekutif. Okey, so kalau saudara dah tengok kes ni, saya nak ingatkan pada saudara bahawa bagaimana walaupun kerajaan membenarkan saudara pergi apa semua, saya tak beritahu beginilah. Apa yang kerajaan longgarkan adalah yang terbaik untuk kerajaan, tapi belum tentu terbaik untuk kita. Kita terpaksa menggunakan semua potensi yang kerajaan bagi. Tapi pada waktu yang sama, potensi tersebut juga telah menjadi potensi yang boleh memberi bencana. Di mana kita masuk ke kawasan, nanti saudara, jangan marah saya dulu. Jangan marah saya dulu. Nanti saudara tanya nak beli macam mana, nak beli macam mana. Kan semalam saya dah nasihat. Pertama adalah pastikan apabila saudara keluar ke grocery. Grocery ni tempat sejuk beku ni, potensi kuman jangkit sangat tinggi kerana virus ini bergantung kepada 2 benda, iaitu suhu yang sejuk dan juga udara yang tertutup. Dia lebih lemah. Maksudnya kalau letak 100,000 orang dalam stadium Bukit Jalil, potensi jangkitan lebih rendah berbanding meletak 100 orang dalam sebuah kedai sejuk beku. Oleh kerana keadaan pasar raya tertutup dan memiliki cuaca yang sejuk, ancaman kepada 100 orang yang masuk ke pasar sejuk ni lebih rendah daripada ancaman 100,000 orang yang berada di stadium bola. Sebab tu England ketika perlawanan akhir Piala Euro baru ni,
Dia telah melaksanakan balik undang-undang di mana pelitup muka perlu dipakai dalam train di seluruh London. Kerana London waktu itu mencapai 36,000 kes. Tapi waktu yang sama England membenarkan mereka yang mempunyai 2 suntikan vaksin berada di padang. Kerana mereka mempunyai experience yang cukup, iaitu tak perlu panik pada keadaan yang ramai, tapi berhati-hati pada fakta lapangan. Di mana fakta lapangan menyebut bahawa virus ini sangat aktif apabila berada dalam kawasan sempit berhawa sejuk. Jadi saudara kena faham, kita tak boleh berada dalam mentaliti lama, asal ramai akan ada jangkitan, asal sedikit itu selamat. Berarti saya dan kawan-kawan saya ni berada dalam potensi jangkitan yang tinggi. Saya berpesan juga pada diri saya. Mikirkan, saya cakap kita kena do something lah kan. Kita kena tegur pihak pemerintah. Tegur bukan kita marah, sebab benda ni pada saya rakyat dan kerajaan kena negotiate whatever cara sekalipun. Sebab kita semua orang terkesan. Jangan cakap kerajaan terkesan, rakyat terkesan, everything semua terkesan. Jadi kena work hand in hand lah. Tapi kalau katakanlah kita marah, kita bermaki, hamun, tulis macam-macam, kerajaan pun tak nak dengar, dia orang pemalas layan kan. Saya buat benda tu, orang share, jadi benda tu jadi wave lah. Dia dah start viral sebab saya bawa message apa yang orang nak melalui lagu. Saya just buat je lah, tapi tak sangka pula boleh start viral, makin lama makin teruk kan. Jadi benda tu pada saya, kalau tak bertindak, ianya akan jadi something yang makin worse. Kita bertindak akan jadi, hopefully jadi better lah. Jadi benda tu adalah ultimatum, that's why saya buat hitam putih. Dan yang keduanya, orang tanya apa muka tak senyum kan. Secara logiknya lah, message yang serius, takkanlah saya nak sengih-sengih, itu bukan lagu jiwang kan. Memang terharu dalam bingung lah sebenarnya. Cakap kenapa lah. Dan kenapa dia, tuanku nak saya menghadap, tuanku cari saya kenapa sebenarnya. Itu jadi satu misteri lah bagi saya. Lepas tu bila Tunku Mahkota cakap, dia tulis first class legend macam gitu kan. Saya suka-suka, tapi macam pada saya bukan legend. Saya beretik kat social media, itu je. Saya just bawa suara orang, itu je. Saya orang biasa. Saya bukan legend. Itu lah. Jadi dia terharu dalam bingung lah. Terharu dalam bingung. Terharu dalam bingung. Itu lagu baru tu, Terharu dalam bingung. Pesanan saya, ni dalam keadaan COVID ni kita tahu ramai orang tertekan lah. Tak ada kerja yang macam-macam mahal lah kan. Kita memang betul, kita tak boleh tipu diri kita, think positif, tapi lala kita jadi bingung. Yang penting kita kena cool, kena tenang lah. Dugaan tu tetap ada, tapi yang penting cari alternatif untuk kuatkan diri. Yang penting jaga SOP, jaga kesihatan kan. Benda-benda tu lah, jangan lupa ambil vaksin sebab kita ni nak kejar herd immunity dengan cepat. Sebab kalau cepat kita kejar herd immunity tu, tak adalah kita terkurung macam gini kan. Bolehlah bebas sikit. Jadi bagi kerjasama. Dan stay safe lah. Be yourself. Ramai duk tunggu perkataan Hanat tu. Itulah perangai kita ni kadang-kadang kita tahulah kan, tak adalah baik sangat kan. Tapi yang penting kita jangan jadi hanat lah kan, menyusahkan orang. Itu ni hanat ni buat huru hara. Negara tengah huru hara, kau buat huru hara lagi. Hanat. Ambil. Bro, cuba buat muka stres tu, muka garang tu bro, nak tengok. Okay. 1, 2, 3, go. Tu dia. Semoga Tuhan merahmati anda. Cuba niat baik saudara. Kami sentiasa menanti-nanti lagu baru buah tangan daripada saudara Azman. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka.